Orang tidak lagi mendalaminya secara detail. Orang tidak mahu lagi belajar secara musyafahah, talaqi. Orang nak belajar lebih cara mudah sekarang ini dengan internet dan sebagainya. Satu lagi jalan ilmu hilang ialah dengan tiada amalan. Belajar rajin, amalan tak ada, dan tiada digunakan, sekadar belajar saja. Berapa ramai ulama-ulama yang belajar di Mekah hukum syariat, bidang syariah. Dia belajar syariah di Mekah, tapi balik ke Malaysia mana ada syariat. Hudud tak buat, syariat tak buat, lama-lama ilmunya hilang. Belajar lain, tapi pengamalan bidang lain. Pengkhususan masa belajar bab lain. Bila keluar dia jadi bab lain, tidak diamalkan ilmu. Kerana apabila dipelajar sekalipun, tetapi jika tidak diamalkan, nescaya hilang ia daripada orang yang menanggungnya. Seperti setengah daripada ilmu fiqh, bukankah sebagai hilang ilmunya daripada dada orang alim? Sebab ilmu fiqh tu tak dibuat. Macam kita belajar semayang dalam perang, belajar semayang perang, tapi tak dibuat, lupa lah. Kita belajar semayang sunat gerhana, bila datang gerhana kita tidur, lama-lama lupa. Itu satu bentuk. Zakat, kita belajar bab zakat, tapi sampai sekarang pengiraan zakat kita tak pernah kira betul. Padahal kita belajar, sebab kita tak ambil berat tentang masalah zakat. Faraid, kita belajar hukum faraid, tetapi untuk melaksanakan faraid kita tak erti kira. Senang-senang bagi je lah sama rata, kamu sikit aku sikit dah. Lama-lama ilmu tu hilang, ilmu faraid hilang, ilmu zakat hilang, ilmu berkaitan dengan fiqh hilang. Begitu juga hilangnya ilmu daripada bidang muamalah, ilmu tentang perniagaan, hukum jual beli, pinjam, gadai dan sebagainya juga akan hilang. Begitu juga ahkamul jinayah, hukum-hukum berkaitan dengan jinayah, hukum-hukum berkaitan dengan undang-undang, ataupun ilmu tasawuf, iaitu daripada bahagian muhlikat yang merosakkan amalan. Muhlikat ni maknanya ialah perkara-perkara yang merosakkan amalan. Kita tak tahu, kita tak ambil berat, walaupun kita belajar tetapi tidak diamalkan. Bahkan semuanya itu ada di dalam kitab-kitab. Maka itu pun satu daripada jalan hilang ilmu. Maka lama-lama bila tidak diamalkan, lupa. Macam orang hafal Quran, hafal senang, nak ingat tu susah. Nak hafal senang, sehari tuan-tuan boleh dapat 2 muka, tapi nak ingat, kalau tak diamalkan, bila nak ingat? Baru ni satu orang dah balik cuti daripada New Zealand dalam bidang kedoktoran. Dia balik, dia kata, "Ustaz, saya nak ngulang Quran." Rupanya tuan-tuan dia hafal Quran. Saya kata, "Kamu hafal Quran di New Zealand?" "Hafal." "Bagus. Berapa surah dah dapat?" Banyak dah Ustaz, dekat 14 juzuk dah dapat." Itu yang duduk di New Zealand tuan-tuan, duduk campur dengan Mat Saleh pun boleh hafal Quran. Cuma masalah dia kata dia seorang yang hafal Quran, kadang-kadang nak lawan tasmi', nak lawan mengulang Quran tu payah. Jadi macam mana saya nak ingat Quran Ustaz? Tidak ada cara lain, saya kata, melainkan banyak sembahyang sunat. Biar kita berdiri satu malam 2 rakaat, 1 rakaat hafalkan 5 juzuk. Kalau larat 2 rakaat, rakaat yang kedua lagi 5 juzuk, bawa dalam sembahyang je. 2 rakaat 5 juzuk, 10 juzuk Rasulullah buat tuan-tuan, kalau mampu. Tapi macam saya Ustaz, boleh Ustaz buat 1 rakaat 2 juzuk Ustaz, dah tak ingat macam mana nak buat, tak pernah hafal pun. Selak Quran lah Ustaz. Oh, yang tu pula boleh ke selak-selak? Tak payahlah, baca qul huwallah sudah lah 4 kali. Kamu tak hafal buat macam mana? Larat nak selak 2 juzuk tu, buatnya kipas angin tiup, dah kan masalah pula. Baik, jadi benda tu kena diamalkan dengan selalu. Bila selalu, insya-Allah dia ingat Quran. Bersalahan ulama yang dahulu, sekalian perkara itu berada di dalam dada, sebab cukup amalannya setakat dia belajar dan dia amalkan. Macam guru-guru sekarang, banyak yang balik daripada universiti luar negeri atau universiti tempatan. Bukan kata tidak ada ilmu, ada, tapi pasal dia pun tak mau mengajar. Banyak pensyarah-pensyarah tak mau mengajar. Dia balik universiti, dia balik rumah, duduk di rumah bersama keluarga, tengok tali besen, tengok sehati berdansa. Jadi ilmu dia tak mengajar, jadi tak berkembang. Kalaulah mereka tu yang banyak ilmu, yang tiap-tiap tahun duduk balik berapa ribu orang tu tuan-tuan, berapa banyak dah ulama seluruh Malaysia ni.
Tapi yang kita banyak jumpa, mereka ni tak terbit di tengah masyarakat, tak keluar menghadap masyarakat. Yang menghadap ni ustaz-ustaz biasa menghadap. Bila ustaz-ustaz ni duk mengajar orang, kadang-kadang bunyi komplain, ustaz tu bukan balik Mesir, ustaz tu bukan balik Timur Tengah, ustaz tu bukan balik daripada Madinah. Tapi ustaz ni lah yang mengembangkan Islam pada orang. Patut ustaz-ustaz yang lekeh-lekeh ni, inilah yang dihormati, yang diberikan sanjungan, ucapan tahniah, kerana mereka ni lah yang bergerak. Tapi bila mereka ni bergerak, kadang-kadang hak balik Timur Tengah ni akan peleceh. Dia mengaji Mesir kah? Dia ni kah? Syria kah? Jordan kah? Walaupun dia bukan Jordan, walaupun dia bukan Syria, walaupun dia bukan Mesir dia mengaji, tetapi ilmunya setiap hari kadang-kadang 3 kitab. Kadang-kadang dia baca 4 kitab satu hari. Tuan-tuan boleh bayar tak? Sehari 4 kitab, setahun berapa kitab dia baca? Kadang-kadang yang mengaji di pondok lebih alim ilmunya daripada orang yang mengaji di luar negeri tapi tak mengajar orang. Sebab bila dia baca, dia akan rewind balik, dia tambah lagi. Dalam Islam dia tidak ada lekeh melekeh. Siapa yang buat kerja untuk agama, sokong. Siapa yang buat kerja untuk Islam, bantu. Jangan tanya dia luar negeri kah, dia Mesir kah, dia kah. Sebelum kita tanya macam itu, kita tanya diri kita dulu. Aku yang balik daripada Mesir, aku tak mengajar orang. Dia yang duduk sekolah pondok, sekolah atap saja boleh mengajar orang. Malulah aku. Sepatutnya jadi begitu, bukan mempertikai orang, bukan menghentam orang. Kadang-kadang saya katakan tadi, orang yang mengajar tempatan, dia belajar di tempat-tempatan, dia tak pergi luar negeri pun, tapi amalan dia banyak, pengajian dia banyak, pengajaran dia banyak, ilmu yang dia ada sebenarnya lebih tinggi daripada orang yang mengaji tinggi-tinggi tetapi tidak diamalkan ilmunya. Satu lagi jalan ilmu berkurang ialah berkurangan makbul ilmu syarak. Itu belajarnya kepada orang Islam kerana masing-masing berebut-rebut menuntut ilmu yang bukan syarak. Ilmu agama dulu-dulu boleh dipilih dengan lukisan. Dulu-dululah. Nak lukisan ke nak ambil agama? Ramailah pilih lukisan masa SPM. Sampai boleh pilih nak agama ke nak lukisan. Tu zaman 70-an 80-an. Dia kata di zaman akhir ini orang tidak lagi berminat tentang ilmu agama. Tu tengok tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an. Yang masuk sekolah agama ni apa? Budak-budak jahat yang dah tak lulus penilaian darjah 5 tu. Mak pak kata bodoh anak kita ni, masuk sekolah agama lah bang. Tempat penempatan budak-budak bodoh. Curi ayam, curi telur, mengendak makcik mandi. Mak pak tak larat nak bela dah jahat, hantar sekolah agama lah bang. Sekolah agama ni tempat menghantar budak-budak bermasalah. Dulu-dulu punya faham. Tetapi sekolah agama ni baik-baik, ustaz dia baik-baik, ustaz ambil juga. Yang hak jahat-jahat inilah sekarang ni jadi imam. Yang jahat-jahat inilah sekarang yang jadi bila-bila di kampung-kampung, yang mengajar-ngajar guru Quran. Nampak tak tuan-tuan? Allah Ta'ala jadikan manusia hak buah yang nakal masa kecil-kecil, bila mengaji agama, dia sekarang lah duk baca tahlil, dia sekarang lah duk baca telqin, doa selamat kenduri kendara. Sebab tu agama jangan main-main. Bayangkan budak yang tak pandai pun bila masuk sekolah agama dia jadi pandai. Bayangkan kalau orang yang pandai-pandai masuk sekolah agama, jadi apa? Lagilah hebat 2-3 kali ganda daripada orang yang tak pandai. Baru sekarang kita nampak kecenderungan masyarakat kita untuk minat pada agama. Anak-anak profesional dihantarnya ke tahfiz. Anak-anak orang yang terpelajar tidak masuk sekolah aliran biasa, semua masuk hafal Quran, sekolah agama. Baru ada kecenderungan ke arah itu. Seperti menuntut ilmu undang-undang Napoleon, ataupun menuntut ilmu doktor, atau ilmu engineer, atau ilmu bersegak-segak dan bersuka-suka dan bersedap-sedap. Fannul jamilah warrafahah. Yang orang duk belajar sekarang apa ni? Ilmu bersegak-segak, ilmu andaman, kursus-kursus andaman, nak jadi pengandam-pengandam, yang tu orang minat. Ataupun ilmu masak-memasak, yang tu orang suka. Ataupun ilmu bersuka-suka, pergi masuk akademi fantasia, yang tu orang minat.
lebih minat daripada agama. Bahkan setengah daripadanya orang yang menuntut ilmu syarak telah berlaku tidak percayakan setengah daripada yang ada dalam hadis dan perkataan ulama. Lebih malang lagi, yang mengaji agama pula tak percaya kepada hadis, tak percaya kepada undang-undang Islam, tak percaya kepada perkataan ulama, tak percaya kepada pertunjukan wali-wali. Hanya mana yang munasabah dengan akal mereka, mereka percaya. Dan apa yang berbetulan dengan perikiran mereka, itulah yang mereka pegang. Mana yang tidak munasabah dengan akal dan tidak berbetulan dengan pikiran mereka daripada Al-Quran atau hadis sekalipun, maka sekalian itu tidakkah jalan ilmu syarak hilang belaka? Dia kata kalau ilmu tu tak berkenan dengan pemikiran mereka, kadang-kadang orang agama yang memutabelitkan hukum ataupun ilmu agama itu. Banyak tuan-tuan yang mempertikaikan soal muka nakir dalam kubur, orang agama. Orang yang kata bahawa kalau darurat melacur ni boleh, orang agama.